Okay, Shalom. Pada hari ini saya ingin berkongsi berkenaan pembelajaran online, iaitu pembelajaran secara di rumah ataupun kita panggil BDR. Okay, bagi guru seperti saya, BDR adalah bekerja secara di rumah. Okay, BDR ini digunakan untuk guru meneruskan pembelajaran yang tidak dapat diteruskan di sekolah. Seperti mana sekarang kita mengalami global pandemic COVID-19, menyebabkan banyak sekolah ditutup dan guru-guru terpaksa melakukan pembelajaran secara online dengan menggunakan pelbagai media termasuk WhatsApp, Google Meet, Zoom dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, ramai guru-guru dan ibu bapa banyak berkongsi masalah yang mereka hadapi semasa menjalani pembelajaran online di rumah. Termasuklah bagaimana mereka menggunakan alat-alat yang terhad untuk melakukan ataupun menjalankan sesuatu kelas melalui secara online. Okey, sekarang ni kita bincangkan bagaimana faktor menyebabkan anak-anak tidak dapat mengikuti kelas secara online. Okay. Yang pertama adalah sikap mereka. Sikap itu sangat penting kerana sikap itu memainkan peranan. Seperti yang saya lihat di media massa, di media sosial, banyak mengatakan sikap murid tidak mengikuti kelas secara online. Itu adalah satu sikap yang sangat menjadi membimbangkan dan kerisauan dalam kalangan guru dan ibu bapa, kerana kebanyakan alasan yang diberikan oleh murid adalah mereka malas. Malas adalah sikap yang selalunya mereka ini malas bangun pagi, malas untuk mengikuti kelas, ataupun mereka hayal dalam melakukan sesuatu perkara seperti bermain game. Okay, selain itu, data internet yang kurang memuaskan. Okay, seperti yang kita maklum, bukan sahaja Malaysia bukan sahaja murid yang di bandar sahaja yang mengikuti kelas online, tetapi murid yang berada di pendalaman juga mengikuti kelas online ni. Seperti yang kita tahu, di kawasan pendalaman amat sukar untuk mendapatkan data internet kerana mereka ini tinggal di kawasan yang 20 km daripada kawasan sekolah. Okay, termasuklah menggunakan laluan air, laluan jalan hutan dan sebagainya. Okay, selain itu, ibu bapa juga kurang peka terhadap pembelajaran anak-anak. Maksudnya mereka tidak mengambil cakna dengan jadual yang telah ditetapkan oleh guru. Seperti mana di sekolah telah ditubuhkan grup ataupun ditubuhkan satu grup dalam WhatsApp untuk setiap kelas dan setiap tahun, di mana di dalam grup itu diberitahukan atau disebarkan informasi mengenai pembelajaran dan jadual-jadual yang perlu diikuti oleh murid-murid dan guru itu sendiri. Okey, maksudnya ibu bapa tidak peka dengan jadual menyebabkan murid tidak dapat mengikuti pembelajaran online. Selain itu, mereka juga tidak selalu memberikan telefon ataupun tidak selalu memerhatikan anak-anak semasa belajar. Okay. Selalunya mereka membiarkan anak menggunakan telefon tanpa pengawasan. Itu adalah satu sebab kenapa anak-anak tidak mengikuti kelas secara online. Contohnya, mungkin anak-anak tidak ada telefon, menggunakan telefon ibu bapa. Tapi ibu bapa harus mengetahui bahawa sekiranya hari ini ada kelas pukul 9, ibu bapa perlu memberikan telefon selama kelas berlangsung supaya anak-anak dapat mengikuti kelas dan tidak ketinggalan seperti orang lain. Ini adalah faktor yang menyebabkan anak tidak dapat mengikuti kelas. Okey, bagaimana
untuk membantu anak-anak belajar secara online. Itu yang pertama adalah menyemak jadual kelas. Okey. Contoh bagi sekolah saya sendiri, dia ada jadual. Okey, hari Isnin subjek bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bermaksud guru bahasa Melayu dan bahasa Inggeris akan memberikan kerja melalui WhatsApp, Telegram atau apa sahaja media yang boleh digunakan, ataupun guru mengedarkan lembaran kerja di sekolah. Murid perlu mengambil di sekolah. Okey, jadi ibu bapa perlu tahu jadual anak-anak supaya mereka perlu bersedia dengan buku dan bahan sebagainya. Okey, yang kedua adalah menyediakan persekitaran yang kondusif. Seperti yang kita tahu, persekitaran itu sangat penting untuk anak-anak belajar. Contoh, ibu bapa cukup menyediakan tempat yang sesuai dan kondusif. Ada meja, ada kerusi, ada alat dan bahan yang boleh digunakan supaya murid merasa seperti di sekolah. Ibu bapa sediakan satu tempat seperti sekolah. Tak perlu tempat yang macam, tidak perlu tempat yang terlalu yang baginya terlalu gelap atau apa. Biar tempat yang terlalu seperti sekolah, biar terang, ada pencahayaan, ada udara dan ada meja, ada kerusi. Itu yang sangat penting. Yang ketiga adalah ibu bapa memainkan peranan sebagai guru. Okay. Seperti yang kita tahu, guru di sekolah, di rumah, ibu bapa adalah guru. Sepanjang pembelajaran online, ibu bapa yang bertanggungjawab, ibu bapa juga yang memainkan peranan itu. Kerana guru hanya memberikan panduan secara online, tapi tidak 24 jam, cuma beberapa jam sahaja. Contohnya, waktu hari Isnin, kelas bermula pukul 9 hingga 11. Okay. Kemudian untuk waktu seterusnya, ibu bapa pula yang perlu perlu membimbing anak sendiri. Okay. Kerana masa yang diperuntukkan oleh guru itu adalah masa yang sebenar-benarnya guru peruntukkan, kerana setelah itu guru juga ada masa yang untuk subjek lain. Okay. Maksudnya guru, ibu bapa itu anggap diri sebagai guru. Guru maksudnya dialah yang membuat jadual kelas, dialah yang buat jadual hari ini pukul berapa murid kena belajar, bermain dan sebagainya. Ataupun dia sebagai penunjuk ataupun pembimbing. Okay. Yang keempat, komunikasi guru kelas atau guru matematik. Okey, komunikasi dua hala. Maksudnya tidak semestinya murid dan guru saja. Ibu bapa juga perlu berkomunikasi dengan guru, termasuk guru kelas dan guru mata pelajaran, untuk mengetahui info-info yang berkenaan pembelajaran. Boleh bertanya dalam WhatsApp ataupun secara personal, bertanya pembelajaran. Kalau tak faham, boleh tanya guru macam mana nak selesaikan soalan ni, macam mana nak buat macam soalan ni. Komunikasi sangat penting. Bukan saja dengan guru, ibu bapa juga perlu berkomunikasi dengan anak-anak. Komunikasi dua hala kita panggil. Itu komunikasi guru dan ibu bapa, komunikasi anak dan ibu bapa. Komunikasi guru dan anak-anak mungkin sekejap, tapi komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak itu berlangsung sepanjang 24 jam. Okey, yang kelima, menyediakan peralatan yang secukupnya. Okey, menyediakan peralatan yang secukupnya seperti data internet, telefon, laptop dan sebagainya. Okey, bagi yang berkemampuan, alat-alatan ini boleh disediakan, tapi bagi yang tidak berkemampuan mungkin agak sukar untuk mendapatkan bahan-bahan elektronik ini. Tapi bagi ibu bapa yang tidak berkemampuan, mereka boleh menyediakan alat tulis seperti pensel, mewarna ataupun buku, dan menyediakan bahan-bahan lembaran kerja yang diberikan oleh guru. Okay.
ilmu parenting. Ilmu parenting ni adalah penting. Sebab kenapa saya cakap ilmu parenting? Ilmu parenting ni diterapkan kepada semua ibu bapa. Maksud ibu bapa perlu tahu ilmu parenting ni macam mana. Usaha dia perlu dilipat gandakan ke, atau macam biasa. Okey, sebelum pandemik COVID-19 ni melanda, ilmu parenting ni kurang nampak. Bila ibu bapa pergi kerja, anak pergi sekolah, guru yang mainkan peranan di sekolah. Tapi sekarang ibu bapa yang memainkan peranan yang sepenuhnya. Kita bagi sebagai contoh, sekarang ibu bapa pun bekerja dari rumah, work from home kan. So ibu bapa yang kena bertindak dengan cepat. Apa yang seterusnya pembelajaran waktu ni pembelajaran apa, selepas ini pembelajaran apa, ibu bapa yang kena tahu. Sebab guru tak boleh nak ingatkan dah, kerana waktu guru dengan murid sangat terhad. Ibu bapa yang ada masa. So ibu bapa yang perlu tahu, okey, anak-anak memerlukan apa, anak-anak perlu buat apa dan seterusnya. Okey. Seperti yang kita tahu, online class akan berlangsung sehingga waktu bulan 12, iaitu 18 hari bulan 12, kita kelas berlangsung. Jadi untuk memastikan kelas berlangsung, ibu bapa perlu memastikan semua alat bahan yang diberikan oleh guru dibuat oleh murid, supaya nanti bahan yang dibuat oleh murid itu, dilakukan oleh murid, akan dikumpulkan oleh guru untuk ditafsir pada akhir tahun itu. Kerana apa yang pembelajaran yang berlaku waktu online akan ditafsir bila waktunya nanti. Okey, pentafsiran ini akan dijalankan secara berterusan. Okay, guru akan menjalankan pentafsiran secara pemerhatian, penulisan, ataupun melalui WhatsApp, Telegram, ataupun Google Meet, atau ada guna YouTube dan guna Zoom. Okay. Bagi cabaran guru pula, kita berbincang pula berkenaan cabaran guru. Okay. Cabaran guru semasa menjalani kelas online ni adalah murid tidak memberikan respon semasa Google Meet. Okey. Okey, alasan kenapa murid tidak mengikuti kelas di Google Meet adalah kerana tidur, bermain game, ataupun malas. Itu adalah 3 faktor yang sering kita lihat. Okey. Guru tidak memaksa anak murid mengikuti, tapi setidak-tidaknya mereka sebagai seorang murid, mereka perlu mengikuti kelas itu, kerana kelas online dan sama seperti kelas yang berada di kelas biasa, seperti di sekolah, kerana pembelajaran dan bahan yang diberikan sama seperti di kelas. Selain itu, murid tidak menyiapkan kerja yang diberikan. Okey, contohlah saya bagi, dalam satu kelas ada 26 orang, hanya 9 orang aja yang membuat kerja yang diberikan oleh guru. Okay. Ini cabarannya sebab kenapa? Susah untuk guru tafsir murid yang tidak membuat tafsiran tahap pembelajaran murid. Macam mana guru nak tahu tahap pembelajaran murid di kelas? So, guru tidak dapat membuat tafsiran sebab murid tidak menyiapkan kerja. Selain itu, murid, seperti yang kita tahu, murid di kawasan pedalaman agak sukar untuk guru mentafsir. Sebab mereka tidak mempunyai peralatan seperti murid-murid yang di bandar. Okay, murid di pedalaman, sebagai contoh, saya ambil di sekolah di Pahang. Okay, mereka terpaksa menyediakan lembaran kerja. Setiap minggu mereka akan menyediakan lembaran kerja dan masuk ke kampung, ke pedalaman kawasan pedalaman, kampung-kampung yang pedalaman, dan beri kepada setiap murid. Okay. Kemudian dah siap kerja, guru terpaksa pulang pergi semula ke rumah mereka dan kutip semula lembaran untuk ditafsir.
Selain itu, guru juga menghadapi masalah untuk menyediakan bahan yang bersesuaian untuk mencapai objektif pembelajaran. Ini kerana zaman pandemik COVID ini menyebabkan guru terpaksa menggunakan online sebagai salah satu pembelajaran. Jadi untuk memastikan objektif pembelajaran tercapai, guru perlu menyediakan satu lembaran kerja yang bersesuaian dan satu kaedah yang bersesuaian untuk memastikan semua murid memahami pembelajaran guru dan mencapai objektif yang guru itu sendiri maksudnya macam guru itu sendiri ingin capai dalam objektifnya. Okey. Seperti yang kita tahu, pembelajaran online ini akan berterusan. Saya harap semua orang bersabar dan mengikuti kelas online secara telus dan semangat. Okey. Untuk sebab kita mengalami masalah tidak boleh keluar ke mana-mana, jadi menyebabkan kita berasa malas dan tidak motivasi. Kita akan rasa terganggu. Jadi apa kata kita lihat balik dalam ayat-ayat dalam Alkitab, kita muhasabah diri untuk meningkatkan lagi motivasi kita, meningkatkan lagi sikap kita supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kita sukai dan tidak orang sukai. Jadi untuk satu ayat yang sesuai untuk dalam satu ayat yang sesuai untuk dalam situasi yang sekarang adalah dalam Yeremia 29 ayat 11. Okey, dalam ayat ini mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, iaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seperti yang kita tahu dalam ayat ini, dia berkata Tuhan lebih mengetahui rancangan-rancangan untuk kita pada masa hadapan. Tapi kita jalani rancangan yang Tuhan telah rancangkan untuk kita, untuk kebaikan dan pada masa hadapan. Saya harap semua orang bersabar dan teruskan duduk di rumah sepanjang PKPB. Terima kasih.